Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala wa syawirhum fil amr. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada pihak Urustia kerana telah memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan, para ahli ulama, para fuqaha dan juga para pakar undang-undang khususnya dalam bidang syariah di dalam seminar antarabangsa dalam isu-isu berkaitan dengan harta sepencarian secara atas talian di bawah tajuk harta sepencarian antara kemaslahatan dan kemudaratan melalui dimensi syariah dan undang-undang. Saya juga mengambil kesempatan ini merakamkan perkataan terima kasih kepada pihak UNISYAM kerana telah berjaya menganjurkan seminar yang besar artinya dalam menyelesaikan kemelut masyarakat khususnya dalam isu-isu yang berkaitan harta sepencarian. Dan perkataan terima kasih kepada semua mereka yang telah terlibat dalam menjayakan seminar antarabangsa pada kali yang bersejarah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, saya yakin sepanjang seminar ini berlangsung, ramai para alim ulama, para fuqaha dan juga pakar undang-undang, khususnya dalam bidang syariah, telah membentang dengan mengulas secara mendalam dalam isu-isu yang berkaitan dengan harta sepencarian. Dan saya juga yakin dalam semua pembentangan yang dibuat ini, ia mengajar kita bagaimana untuk bersetuju atau tidak bersetuju serta berlapang dada terhadap apa jua pendapat dan kritikan yang dibuat sepanjang seminar ini berlangsung. Isu harta sepencarian ini sebenarnya bukanlah suatu yang baharu dalam negara kita. Bahkan jika kita telusuri sejarah pun, harta sepencarian ini sebenarnya tiada pengertian dan definisi yang diberikan oleh ulama silam dalam kitab-kitab muktabar mengenai dengan harta sepencarian. Mungkin ini disebabkan adat kebiasaan pada zaman kita, iaitu suami yang keluar bekerja untuk mencari rezeki untuk penghidupan keluarga, sedangkan isteri di rumah menguruskan rumah tangga. Maka isu harta sepencarian ini sebenarnya tidak timbul. Berbeza dengan adat di Nusantara seperti Indonesia, Brunei, Thailand dan juga Malaysia, yang rata-rata penduduknya dahulu adalah petani. Suami isteri bekerja mengusahakan tanah pertanian mereka. Apabila mereka bercerai, harta atau tanah yang mereka usahakan bersama akan dibahagikan di antara mereka. Oleh itu, harta sepencarian selalunya lebih dikaitkan dengan adat yang diamalkan dalam masyarakat di negara kita seawal tahun 1919 dan akhirnya hukum adat ini dikanunkan sebahagian daripada undang-undang Islam yang ada di Malaysia pada hari ini. Sebab itu, perlu untuk saya dan kita semua insafi dalam perbincangan kita semua bagi menyatakan hukum, pandangan dan juga pendapat perkara berkaitan dengan harta sepencarian ini sebenarnya terlalu luas ijtihadnya, ditambah pula dengan ketiadaan nas yang khusus yang mensyariatkan konsep harta sepencarian. Berbeza dengan faraid, mawaris atau lain-lain hukum berkaitan muamalat yang bersandarkan kepada nas dan kemudiannya dikembangkan. Kita kena insafi juga bahawa pada akhirnya apa yang kita cari sepanjang keberadaan kita di sini ialah satu titik persamaan dan penyelesaian yang boleh kita cadangkan kepada masyarakat awam bagi mengelakkan kemudaratan yang berlaku terutamanya dalam rumah tangga masing-masing apabila berlaku perceraian atau kematian salah satu pasangan.
Maka dalam perbincangan ini sepatutnya kita lebihkan mencari titik persamaan dan bukannya titik perbezaan. Sebab apa yang kita mahukan ialah kemaslahatan kepada ummah sejagat. Saudari sekalian, apabila kita sebut mengenai dengan harta sepencarian, bukan sudah tentu ia berkait dengan pengurusan dan pembahagian harta. Dan harta pada zaman sekarang kita perlu ingat, bukan lagi semata-mata harta fizikal yang boleh kita pegang dan tengok. Bahkan merangkumi semua harta yang dimiliki oleh seseorang individu, termasuk aset-aset digital. Sebagai contohnya Bitcoin, ataupun aset intelek, ataupun kita panggil sebagai intellectual properties dan lain-lain. Semua jenis harta dan pelbagai ini akan menuntut kita untuk mengembangkan ijtihad yang sedia ada. Dalam pada masa yang sama, usaha untuk kita memahamkan dan memperbaharui juga pemahaman-pemahaman agamawan tradisional di Malaysia, khususnya di negeri Kedah, yang kuat dengan berpegangan dengan tradisi lama. Saya sebagai orang industri, mungkin saya tak mampu melihat seperti mana tuan-tuan melihat dari kacamata pandangan orang akademik dan juga pakar undang-undang. Kita boleh bincang, tapi realitinya cabaran ini harus kita akui dalam perbincangan sepanjang seminar kita ini. Siapa yang nak galas tanggungjawab memahamkan kumpulan ini? Sudah tentunya kita semua di Kedah berharap kepada UNISYAM yang bakal digelar sebagai Cordova of Kedah untuk melestarikan isu ini. Itu belum lagi kita bincang mengenai dengan AI atau Artificial Intelligence yang pada zaman sekarang yang perlu untuk kita sama-sama memperhalusi dalam rangka semula undang-undang berkaitan harta sepencarian ini. Saya di Lembaga Zakat Negeri Kedah selalu sebut kepada kaki tangan saya, siapa yang lambat menguasai teknologi, maka dia akan ditinggalkan. Sebab orang yang menguasai teknologi, maka dia menguasai dunia. Saya selalu guna contoh Grab. Kita tidak pernah pun terbayang suatu hari nanti kita boleh tempah kereta untuk datang menjemput kita di depan pintu rumah kita dengan hanya scan biji mata di handphone. Kita tak pernah kenal siapa dia pemandu. Kita tidak pernah kenal dia dan dia juga tidak tahu di mana rumah kita. Kita masuk kereta pun kita tak perlu bagi salam. Dan dia tidak perlu tanya ke mana kita nak pergi. Dan kita keluar daripada kereta, kita tak perlu kata terima kasih. Dan kita tidak perlu bayar duit, sebab duit kita sudah sampai ke dalam akaun pemandu. Apa maksud dunia ini semua? Tak pernah kita bayang semua ini berlaku. Tapi, tak pernah. Tapi inilah yang terjadi dalam dunia kita yang sedang kita alami sekarang. Sama juga dalam kes mahkamah. Kalau dulunya untuk mensabitkan kesalahan seseorang individu itu, hakim kena semak semula bukti-bukti fizikal yang ada, termasuk 4-5 orang saksi dipanggil. Tetapi sekarang berpuluh, malah beratus kes hanya berpandukan kepada CCTV, dashcam yang ada di dalam kereta. Seseorang itu boleh dituduh dan disabitkan dengan kesalahan di mahkamah. Sama juga dalam isu harta sepencarian ini. Jika kita tak bertangguh untuk mendepani dalam bidang teknologi dengan cepat, tak mustahil kita akan tengok suatu hari nanti mahkamah boleh membuat keputusan atau menentukan harta sepencarian hanya berdasarkan kepada teknologi AI. Tuan-tuan dan puan-puan, CEO kepada satu bank pernah sebut kepada saya menjelang 2025, mereka terpaksa kurangkan kaki tangan mereka antara 35 hingga 40%. Sebab apa? Sebab sekarang orang yang menguruskan harta mereka hanya menggunakan online. Mereka perlu hanya scan biji mata sahaja. Mereka boleh meluluskan peruntukan pinjaman yang diperlukan. Itulah yang kita melihat skema merata-rata tempat. Bukan sebab mereka itu cerdik, tetapi sebab kita yang buta IT sebenarnya. Bila kita buta IT, maka kita akan mudah tertipu. CEO itu juga sebut kepada saya suatu hari nanti, orang nak minta loan
Mereka tidak lagi perlu ke kaunter bank. Mereka hanya memohon melalui handphone mereka dan handphone akan menjawab mereka layak atau tidak. Kerana dengan hanya mereka scan biji mata, sistem dah boleh diselaras dan dilink dengan kesihatan. Mereka tahu apa penyakit. Link dengan pihak keselamatan, mereka tahu kalau ada dia rekod jenayah. Mereka link dengan bank, mereka tahu sekiranya pemohon ini ada hutang dan sebagainya. Mereka link dengan pendaftaran, mereka boleh tahu siapa isteri dan anak. Dan mereka link dengan pejabat tanah, mereka tahu adakah mereka ini menguasai harta. Semua boleh dapat serta-merta dengan teknologi. Bila kita bincang dalam bab harta sepencarian ini sesedari, juga maka saya yakin selepas ini pembahagian harta sepencarian pun boleh ditentukan secara AI. Siapa yang nak buat dan realisasikan perkara ini? Sudah tentulah kita harapkan suatu hari nanti Indonesia mewakili negeri Kedah mempelopori dalam perkara ini. Bayangkan harta orang Islam semua ada dalam aplikasi handphone. Data pemilikan harta, tanah, rumah, aset tunai, kereta dan lain-lain. Semua dah ada dalam sistem. Siap kita boleh buat penilaian semasa berasaskan harta. Berapa nilai tanah dan berapa nilai kereta dan sebagainya. Boleh jadi akan datang semua harta yang berkaitan aset kekal di bawah bidang kuasa negeri boleh disatukan dalam satu database sahaja untuk memudahkan penentuan harta sepencarian oleh pihak Mahkamah Syariah. Saya hanya melontarkan idea. Siapa yang rasa sesuai untuk sambut, silakan. Tapi percayalah, benda yang saya sebut ini kalau bukan kita yang mulakan, akan ada orang lain yang memulakan. Kalaulah UNISYAM yang memulakan, maka universiti inilah yang akan kuasai dunia dan dunia akan datang merujuk kepada UNISYAM suatu hari nanti. Saudari sekalian, sebab persidangan ini namanya isu-isu berkaitan harta sepencarian. Saya nak lontarkan satu isu kepada tuan-tuan, alim ulama dan pakar undang-undang untuk kita fikirkan bersama. Saya tidak pasti sama ada perkara ini pernah dibincang atau tidak secara mendalam di peringkat pihak yang berautoriti. Kita selalu berbincang mengenai dengan kemaslahatan suami isteri yang layak membuat tuntutan harta sepencarian bila berlaku penceraian atau kematian demi mengiktiraf hak mereka yang menyumbang sepanjang proses perolehan harta tersebut. Tapi kita jarang berbincang bagaimana dengan hak anak, sama ada anak kandung atau anak tiri atau anak angkat yang berusaha sama-sama mengusahakan harta itu. Akan tetapi di akhirnya haknya dinafikan atas satu sebab, mereka tidak layak untuk menuntut harta sepencarian. Sepengetahuan saya, rupanya di sana ada satu fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis pada tahun 1970 yang mendefinisikan harta sepencarian sebagai harta atau hasil yang sama-sama dicari oleh pihak-pihak yang terlibat termasuk suami, isteri, anak-anak, termasuk anak sendiri, anak tiri, anak angkat yang sama bertungkus lumus berusaha untuk mendapatkannya. Dan hak agihan harta itu hendaklah ditentukan berdasarkan mengikut kadar sumbangan dan penglibatan oleh pihak-pihak berkenaan dalam menghasilkan harta tersebut. Kita berbincang mengenai hak isteri. Akan tetapi bagaimana dengan hak si anak yang turut sama berusaha mengembangkan harta tersebut? Kalau dihujahkan dengan mereka ada hak waris, maka isteri juga ada hak waris. Itu pun jika anak itu anak kandung. Lebih lagi bagaimana pula dengan anak tiri dan anak angkat yang tinggal bersama sejak lahir dan telah membanting tulang bersama dengan ibu bapa dan mereka tidak terikat dengan hak waris. Apa hak mereka dari sudut undang-undang harta sepencarian di negara kita di Malaysia? Sebab itu dalam berbincang isu kemudaratan dan kemaslahatan, pertimbangan kita kadang-kadang berfokus kepada satu perkara sehingga kita lupa untuk melihat suatu isu dalam pandangan yang lebih luas dan secara
Eagle View. Saudari, kesimpulan daripada perbincangan kita yang sempat saya bersama dengan tuan-tuan, perempuan pada hari ini, saya ingin tinggalkan dan saya buat kesimpulan kepada 3 perkara. Pertama ialah keputusan yang telah dan sedang digunakan oleh mahkamah adalah berasaskan kepada ijtihad oleh seseorang hakim dalam menentukan hak harta sepencarian. Yang kedua, hukum dan ijtihad berkembang dan terus berkembang dan bergerak laju meninggalkan kita. Kita mestilah perlu melakukan penelitian semula seiring dengan perkembangan fiqh semasa. Dan yang ketiga, adaptasi teknologi juga terus bergerak laju yang memerlukan kita bersedia mengambil peluang yang ada. Saya amat yakin tenaga kepakaran, kemudahan, peralatan, infra yang ada di negeri Kedah, khusus di UNISYAM, mampu mengambil tanggungjawab mendampingi isu ini. Dan kalaulah kerjasama di antara Lembaga Zakat Negeri Kedah bersama dengan UNISYAM melahirkan pusat kajian fiqh, saya amat yakin suatu hari nanti UNISYAM boleh bekerjasama dengan institusi undang-undang di negeri Kedah bagi mewujudkan apa jua pusat yang suatu hari nanti akan menjadi pusat rujukan dunia. Akhir sekali, saya ucap terima kasih kerana saya diberi peluang bersama dalam menjayakan seminar pada kali ini. Saya doakan UNISYAM terus maju jaya, manfaatkan ruang peluang yang ada demi ummah sejagat. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan terima kasih. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.